Assalamualaikum, nama saya Wan Manis binti Wan Muhammad Hisham, KBJ 2015-10145 daripada H2. Hari ini saya akan membentangkan tajuk mengenai pasti faktor penyebab tekanan dalam kalangan pelajar KPTM Kota Baru. Okey, ahli kumpulan saya ada 6 orang termasuk saya, iaitu Nur Ain binti Osman, Tuan Nur Faizah, Nur Fazira, Rozarina dan Wan Ahmad Saifuddin. Masalah tekanan di dalam kalangan pelajar di Malaysia semakin meningkat dari saban hari ke hari. Dalam hal ini, masalah tekanan ini menyumbang kepada masalah mental yang juga semakin meningkat dari semasa ke semasa. Sesetengah individu yang mempunyai masalah tekanan ini, mereka lebih cenderung ke arah mencederakan diri mereka sendiri. Menurut kajian, tekanan juga boleh menyebabkan seseorang individu itu menghidap depression dan stres. Individu terlalu fokus kepada sesuatu masalah sehingga menyebabkan masalah tekanan semakin meningkat. Nasihat yang terbaik dalam menyelesaikan masalah adalah bijak dalam menyelesaikan sesuatu masalah, dan ianya juga adalah penting bagi mengelakkan masalah tekanan berlaku dan semakin meningkat. Hipotesis terbahagi kepada dua, iaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah aras pengetahuan tidak mempunyai kaitan berkaitan dengan faktor-faktor tekanan dalam kalangan pelajar KPTM KB. Untuk hipotesis alternatif ialah aras pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan faktor-faktor tekanan dalam kalangan pelajar KPTM KB. Hasil dan kajian ini boleh digunakan oleh pelbagai agensi kepada pelajar-pelajar. Antara sorotan literatur yang kami dapati adalah analisis faktor penyebab stres dalam kalangan pelajar. Kami juga dapat menganalisis faktor tekanan yang mempengaruhi pelajar Kolej Negeri Johor ketika kawalan pergerakan PKP. Tekanan emosi dalam kalangan pelajar pintar berbakat. Faktor tekanan dalam kalangan pelajar Universiti Sains Malaysia, iaitu satu tinjauan awal, dan faktor tekanan dalam kalangan pelajar Kolej Universiti Melaka sepanjang tempoh pelaksanaan PDP online. Antara sorotan literatur yang kami kaji ialah yang pertama, analisis faktor tekanan yang mempengaruhi pelajar Kolej Negeri Johor ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Yang kedua, analisis faktor penyebab stres dalam kalangan pelajar. Yang ketiga, faktor tekanan dalam kalangan pelajar Kolej Universiti Islam Melaka KUIM sepanjang tempoh pelaksanaan pembelajaran secara online. Yang keempat, faktor tekanan dalam kalangan pelajar USM. Dan yang kelima, tekanan emosi dalam kalangan pelajar pintar berbakat. Okey, yang pertama dari segi pengenalan, pengalaman dan situasi akibat penularan COVID-19 ni, dia memberikan kesan kepada semua individu. Okey, lagi-lagi kepada pelajar. Okey, seterusnya, pelajar ni juga dia tak berupaya untuk menguruskan stres apabila tengah belajar. Okey, stres ni bila dilebih pada tahap tertentu, jika kita tak nak kawan, stres ni kita akan bertindak di luar kawalan. Contohnya macam mencederakan diri sendiri lah. Seterusnya, tekanan ni dia memfokuskan kepada celaruan psikologi individu yang muncul daripada masalah kesihatan. Okey, antara masalah lain atau faktor lain yang menyebabkan tekanan ni ialah family, keuangan dan pembelajaran. Okey, seterusnya, tekanan ni juga adalah perasaan yang mengganggu seperti keterlaluan dan gelisah. Rebel dan rakan-rakan 2005, dia telah mendefinisikan tekanan ni sebagai respon yang berlaku dalam diri kita terhadap situasi-situasi yang sukar. Okey, dari segi reka bentuk kajian pula, kelima-lima artikel yang saya kaji ni, kajian ni telah dilakukan dalam kaedah tinjauan. Seterusnya, populasi kajian. Artikel yang pertama, populasi kajian dia adalah di kalangan pelajar-pelajar Kolej Negeri Johor. Lepas tu artikel yang kedua di kalangan pelajar-pelajar IPT.
Yang ketiga, di kalangan pelajar FUIM, iaitu Kolej Universiti Islam Melaka. Yang keempat, pelajar-pelajar USM. Dan yang kelima, pelajar-pelajar Kolej Pemantau Insan. Okey, sampel kajian bagi kelima-lima artikel ialah pelajar-pelajar setiap IPT diminta untuk mengisi borang kaji selidik ataupun borang soal selidik yang telah disediakan mengikut tajuk-tajuk yang dipilih. Okey, seterusnya adalah prosedur penganalisan data. Okey, artikel yang pertama dianalisis secara regresi. Artikel yang kedua dianalisis secara SPSS. Yang ketiga dianalisis menggunakan interpretasi skor min. Yang artikel yang keempat menggunakan perisian SPSS versi 24.0. Dan artikel yang kelima menggunakan interpretasi skor min dan skala Likert. Okey, instrumen kajian pula. Kaedah tinjauan kelima-lima artikel adalah menggunakan borang soal selidik menerusi aplikasi Google Form. Okey, susunan dari segi perbincangan. Okey, artikel yang pertama telah membincangkan bahawa arahan penguatkuasaan untuk kekal di rumah telah menyumbang kepada penutupan semua jenis pengoperasian seperti pendidikan, iaitu penutupan IPT yang berasaskan kemahiran pelaksanaan PKP telah menimbulkan kesulitan kepada individu tersendiri, termasuk pelajar. Okey. Artikel yang kedua, kajian telah mendapati bahawa pelajar merupakan golongan yang mudah terdedah kepada stres dalam melaksanakan tanggungjawab dan peranan mereka di universiti atau kolej. Okey. Artikel yang ketiga adalah pelaksanaan PKP juga turut menambahkan kerisauan tekanan kepada individu, terutamanya pelajar IPT. Okey. Kebimbangan daripada aspek akademik sangatlah mempengaruhi pelajar dalam berdepan dengan fasa-fasa pandemik sekarang. Artikel yang keempat pula telah membincangkan tentang kajian ini berjaya mengenal pasti faktor-faktor tekanan yang dominan di kalangan pelajar-pelajar USM, iaitu dari aspek pembelajaran. Melalui kajian ini juga diharap dapat memberi kesedaran kepada semua pihak, terutama ibu bapa dan pihak kolej supaya lebih peka dengan masalah tekanan yang dihadapi oleh setiap pelajar. Dan akhir sekali, artikel yang kelima membincangkan tentang kajian yang telah dijalankan ini dapat memberi maklumat mengenai sejauh mana tahap tekanan emosi dalam kalangan pelajar tu berdasarkan jantina, punca tekanan, simptom dan cara-cara pelajar menangani tekanan yang dihadapi. Kami telah melakukan kajian kepada pelajar. Kajian dilakukan dalam bentuk survey. Dikaji kepada para pelajar KPTM. Ramai 50 orang pelajar KPTM telah mengisi borang soal selidik. Kajian menggunakan borang soal selidik yang diedarkan menggunakan Google Form. Pengumpulan data diperoleh melalui Google Form yang diedarkan kepada pelajar. Jawapan telah diperolehi setelah pelajar menghantar jawapan. Data ini dianalisakan menggunakan SPSS V 26.0.